Salam sejahtera dan selamat pagi keluarga Malaysia. Saya Vanessa Mering bersama anda untuk Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 8 Mac. Pembinaan projek bangunan berkembar Panggau Dayak setinggi 9 tingkat adalah mengikut jadual dan dijangka siap pada hujung tahun ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Hembas berkata projek di tapak berkeluasan 2 hektar di Jalan Ong Tiang Sui itu merupakan projek usaha sama antara Yayasan Kebudayaan Dayak serta Dewan Perniagaan dan Industri Dayak. Jelas beliau setiap menara akan mempunyai ibu pejabat untuk kedua-dua entiti berkenaan. Projek yang dilancarkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg itu meliputi unit kediaman dan dibangunkan dengan kos RM103 juta. Dato' Ahmad Douglas menyatakan demikian selepas melawat tapak projek tersebut di Kuching. Beliau turut berterima kasih kepada kerajaan negeri yang menyediakan tapak tanah projek selain memperuntukkan RM28 juta untuk menyokong membangunkan projek berkenaan. Jelasnya lagi, Panggau Dayak merupakan simbol penyertaan komuniti Dayak dalam pembangunan Kuching. Sementara itu, Pengurus Besar Panggau Dayak Sdn Bhd, Alistair Hilton Smith memberitahu unit kediaman yang dikenali sebagai PD Resident akan meliputi pangsa puri dan kondominium yang dijadual siap pada penghujung tahun depan. Lebih 90% kes serangan seksual terhadap kanak-kanak di negeri ini dilakukan oleh individu yang dikenali mangsa terutama dalam kalangan keluarga terdekat sendiri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ibu bapa tidak seharusnya memekakkan telinga atau berdiam diri kerana mereka amat diperlukan mangsa untuk mendapatkan perlindungan dan sokongan. Tegasnya, sudah tiba masanya ibu bapa belajar untuk mendengar luahan hati anak-anak, terutamanya apabila memberitahu perkara buruk berlaku seperti kes serangan seksual. Tambahnya, laporan polis perlu dibuat dengan segera supaya siasatan dapat dilakukan. When the police report has been made, the police will investigate the matter while at the same time the child protector will step in to rescue or to assist the victim. Ini sangat penting. Laporan dibuat supaya kanak-kanak tersebut dapat diberi perlindungan. Diberi perlindungan. Beliau berkata pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak di Miri. Datuk Seri Fatimah juga memaklumkan Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak memohon supaya perbicaraan membabitkan kes serangan seksual terhadap kanak-kanak dapat dipercepatkan. Ujar beliau lagi, kelewatan dalam perbicaraan kes boleh menjejaskan keseluruhan proses pengadilan. Beliau turut menyeru masyarakat agar tidak bersikap menghakimi, sebaliknya membantu mangsa bagi mendapatkan keadilan. Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tamin kini semakin mudah dihubungi dengan pelaksanaan pelbagai projek oleh kerajaan negeri khususnya dalam meningkatkan aksesibiliti di Dun Terbabit. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang memaklumkan setakat Januari lalu 90% daripada kawasannya telah dihubungkan dengan kemudahan jalan raya dan jambatan besi. Kemudahan asas berkenaan amat penting bagi kawasan yang dahulunya dikenali sebagai lokasi pembalakan. Telah ditinggalkan oleh company balak. Jadi sekarang rakyat di kawasan Dun Tamin menggunakan jalan balak. Jadi banyak peruntukan daripada kerajaan saya gunakan untuk naik taraf jalan balak. Jalan tanah saya bagi dengan jalan batu, itu jalan jambatan besi saya tukar dengan jambatan kayu balak, saya tukar dengan jambatan besi. Mengakui projek tersebut sukar untuk dilaksanakan bagi kawasan pedalaman, namun dengan kesungguhan kerajaan negeri dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, beliau yakin segalanya akan mampu dibuat. Insinyur Christopher Gira ditemui RTM selepas program Randau Pemangsang YFM di Kuching. Dalam temu bual itu, beliau turut berkongsi status pembangunan terkini dan segala perancangan untuk rakyat di kawasannya di Dun Tamin.
Keseluruhan fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak sepanjang 786 km kini telah siap 78%. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Joseph Kurup mendedahkan ini melibatkan beberapa pakej dan seksyen yang telah dibuka kepada pengguna jalan raya termasuk pakej Teluk Melano Kesematan yang telah siap sepenuhnya pada 6 Januari 2019 dan seksyen Julau bagi pakej kerja 7 Persimpangan Bintango ke Persimpangan Julau pada 28 Oktober tahun lalu. Selain itu, ujarnya seksyen serian bagi pakej kerja 3 Bulatan Serian ke Balaringin telah disiapkan pada 4 Disember tahun lalu dan seksyen Nyabau bagi pakej kerja 10 Simpang Nyabau ke Sungai Tangap pada 26 Januari tahun ini. Dato' Atur menambah tarikh siap keseluruhan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak Fasa 1 mengikut terma kontrak ialah pada penghujung tahun ini, namun pandemik COVID-19 telah memberi kesan ke atas kemajuan kerja dan kos pembinaan projek tersebut. Sehubungan dengan itu, beberapa pakej akan mengalami sedikit kelewatan dan anggaran tarikh siap akan melangkaui suku pertama tahun 2023. Dato' Atur berkata demikian semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi di persidangan Dewan Rakyat. Menurut beliau lagi, Kementerian Kerja Raya dan Jabatan Kerja Raya Sarawak akan sentiasa memantau dan membuat pelbagai pelan mitigasi, antaranya penyelarasan semula jadual pembinaan dan lanjutan masa bagi memastikan kelancaran serta kelangsungan beberapa pakej projek agar tarikh penyiapan tidak terlalu jauh daripada tarikh asal. Ini termasuk memantau prestasi kemajuan projek secara berterusan melalui lawatan berkala dan sesi libat urus bersama kontraktor serta perunding bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek. Manakala bagi fasa 2 projek LPB Sarawak, Timbalan Menteri itu memaklumkan kerajaan telah meluluskan beberapa projek berimpak tinggi termasuk pelaksanaan jajaran Trans Borneo merangkumi jajaran fasa 2 LPB Sarawak yang telah dibatalkan oleh kerajaan terdahulu dan fasa 2 jajaran Sarawak Sabah Link Road SSLR yang merupakan kesinambungan fasa 1 SSLR bagi menambah baik jaringan jalan raya dari Miri, Limbang dan Lawas. Kerajaan Sarawak komited membangunkan jaringan jalan raya yang sempurna ke daerah Bau. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Ginep memberitahu jalan yang menghubungkan Kalimantan, Indonesia dan Lunduk Sarawak itu bukan setakat diturap tetapi turut dilengkapi dengan kemudahan yang kondusif. Justru untuk tujuan tersebut, beliau memaklumkan sejumlah RM2 juta telah diperuntukkan pada akhir tahun lepas bagi menerangi jalan raya dengan lampu solar. Dan ini akan mengurangkan isu kemalangan akibat daripada banyak tempat black spot, sub corner, sub bend tak nampak kadang-kadang malam. Dan hasil daripada itu juga JKL sekarang CMS telah menaik talah memperbaiki kerosakan jalan raya dari Batu Kitang ke kawasan Senyawan. Ditemui pemberita di Bau, Dato' Henry juga meluahkan kekesalannya kerana masih ada juga pihak yang sengaja mengelirukan rakyat dengan menularkan video jalan rosak. Beliau menambah usaha meningkatkan kemampuan akses di Bau merupakan keutamaan kerajaan dalam usaha mengurangkan kes kemalangan jalan raya di daerah berkenaan. Dedahnya lagi, dalam tempoh 2 tahun lepas sahaja, daerah itu merekodkan lebih 2,000 kes kemalangan. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepani COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai pelitup separuh muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan.
Bersua kembali, satu lagi kluster dikesan di Sarawak semalam melibatkan Depo Tahanan Imigresen DTI. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan kes indeks kluster DTI berkenudua di Subis merupakan seorang tahanan wanita berusia 31 tahun yang dikesan positif COVID-19 melalui saringan individu bergejala pada 28 Februari lalu di Hospital Miri. Penularan jangkitan dipercayai berpunca daripada pergaulan dan kontak rapat dalam kalangan tahanan di DTI tersebut. Seramai 45 orang telah disaring dan 17 daripada mereka didapati positif termasuk kes indeks. Manakala dua kluster di Kuching telah ditamatkan semalam iaitu kluster Kampung Semebak dan kluster Jalan College. Sementara itu mengenai kes harian COVID-19 pula, Sarawak melaporkan penurunan kes yang ketara dengan 857 kes dicatatkan semalam berbanding 1,244 kes pada Ahad. Daripada jumlah berkenaan, 2 kes melibatkan kategori 4 iaitu jangkitan paru-paru dan memerlukan oksigen serta 1 kes dalam kategori 5 iaitu jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. Daerah Kuching masih merekodkan jumlah kes harian tertinggi dengan 344 kes diikuti Miri dan Sibu dengan masing-masing mencatatkan 127 kes. Manakala 14 daerah tidak melaporkan sebarang kes, antaranya ialah Asajaya, Sebauh, Bukit Mambong dan Telanusang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam telah menerima 3 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Kunjungan hormat yang pertama adalah daripada syarikat milik penuh Universiti Malaysia Pahang Sendirian Berhad iaitu UMP Holdings Sendirian Berhad pada pukul 10.30 pagi yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif UMP Holdings Insinyur Dr. Syed Muhammad Hamzah Al-Junid Syed Abdul Rahman. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari kemudiannya menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Malaysia SPP Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof serta rombongannya dari Kuala Lumpur pada pukul 11.30 pagi. Selain itu, rombongan daripada Institut Pengurusan Sarawak Masa yang diketuai oleh Presidennya Tan Sri Dato' Amar Dr. Hamid Bugo turut membuat kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak pada pukul 12.30 hari. Dengan itu, sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 8 Mac. Keluarga Malaysia, layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Salam hormat dan jumpa lagi.